Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Apa khabar semua? Masya Allah. Ada yang daripada Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah kita bagi laluan seminit dua lagi sebelum kita mulakan perkongsian kita pada malam ini, insyaAllah. Ahlan wa sahlan. MasyaAllah, ada yang daripada Singapura. Ramai juga daripada Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Moga semua baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I'm fine. Waalaikumsalam. Salam dari Damansara. Masya Allah, ada daripada Johor. Ramai juga daripada Singapura, ya. Ahlan, ahlan, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam seminit lagi kita akan mulakan perkongsian kita pada malam ini. Semua sihat? Okay, kita ada daripada utara, Penang ada, daripada selatan pun ada. Masya Allah, tabarakallah. Okey, insyaAllah pada malam ini kita akan, seperti mana yang telah saya maklumkan pada petang tadi, pada malam ini kita akan berkongsi tentang sebuah peringatan ataupun faedah mengenai kematian. Yang mana sebenarnya tajuk pada malam ini juga antara yang telah disarankan, dicadangkan oleh sahabat saya, Alhamdulillah. Dan ini juga mungkin kerana sempena dengan, mungkin kita pun dengar tentang berita kematian semalam, beberapa orang figura, dan juga ramai orang yang kita tengok sekarang ni, kematian yang agak tinggi sekarang yang berlaku. Ini semua sebenarnya peringatan daripada Allah Azza wa Jal. Allah nak peringatkan kita tentang apa tujuan daripada kehidupan kita sebenarnya. Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah kata setiap daripada umat itu akan ada tempoh yang telah ditentukan, dan apabila tempoh itu telah sampai, maka tak ada sesiapa pun yang boleh melewatkan ajalnya, baik sesaat pun, dan tidak akan mampu untuk nak mendahuluinya. Itu Allah nak beri peringatan kepada kita bahawa kita ni mesti ada masanya. Jangan ingat kita ni akan hidup selama-lamanya. Dan ada yang Allah telah takdirkan umurnya mencecah 50 tahun, 60 tahun, ada yang lebih singkat daripada itu. Tetapi mau atau tak mau, kita akan pergi juga satu hari nanti daripada dunia ini. Kita tengok mana-mana tokoh sekalipun, petik apa sahaja nama yang kita pernah dengar hebat dulu. Iskandar, apa orang kata, Dzulqarnain, nama dia Dzulqarnain. Ataupun kita petik kata nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih yang paling mulia di sisi Allah. Itu juga semua telah pergi, telah berlalu. Apatah lagi kita? Dan kalau kata mereka manusia yang jauh lagi mulia, mereka manusia yang jauh lebih perkasa daripada kita. Dzulqarnain menakluki dunia, Raja Namrud dulu pun menakluki dunia, Nabi Sulaiman alaihissalam juga menakluki dunia. Apalah sangat apa yang kita ada ini untuk nak kita menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita tak ingat tentang benda ni, sometimes kita akan leka. Subhanallah, tadi pun ada seorang sahabat, dia menelefon saya dan dia bagi tahu pada saya dia selalu teringat kebelakangan ni tentang mati, dan dia rasa macam hidup dia agak rasa gundah gulana. Dia kata kerana yelah sekarang ni kita pun tak menentu kan, bukan kerana COVID semata-mata, tetapi kalau sebelum COVID sekalipun kita tahu kita akan mati. Tetapi mungkin dengan apa yang berlaku, mungkin semalam pun ada kematian seorang artis
yang mungkin dikenali di negara kita ni, mungkin itu juga telah menjentik hati kita kan. Sebenarnya kita ni apa yang tengah kita lakukan dekat dunia ni kan, kita sedang menikmati dunia ni, kita sedang enjoy, kita sedang rasa kita memiliki segala-galanya, tetapi kita tak boleh, pada satu tahap sometimes kita tak boleh nak meninggalkan dunia ni. Kita tengok politician yang berebut jawatan, berebut kuasa tidak sudah-sudah, seolah-olah kalau mereka tak dapat jawatan itu mereka akan mati. Apa sahaja yang kita tengok sekarang ni, betapa ya Allah, manusia ini terlalu nakkan sangat dunia ni. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita tentang satu doa yang mana kita jangan jadikan dunia ini sebagai satu keinginan terbesar kita. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia ini sebagai keinginan terbesar kami. Maksudnya kita rasa macam segala apa yang kita nak dunia. Cuba kita tanya dalam diri kita kan, apa sebenarnya yang kita nak? Orang kata, apa yang kamu nak? Tak, saya nak beli Ferrari. Ada pula ni kata, no, saya nak beli beg ni. No, saya pula nak beli rumah ni. Saya nak berkuasa, saya nak jadi Perdana Menteri, saya nak jadi itu dan ini. Dan kita sampai bermati-matian yang itu sahaja kita duk fikir, sampai kita tak terfikir tentang akhirat kita, sampai kita tak terfikir tentang apa sebenarnya yang kita nak bawa sebagai amalan kita. Yang itulah yang Allah nak ingatkan kepada kita, segala kenikmatan-kenikmatan tersebut jangan jadikan dia lebih besar daripada akhirat. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana. Dan jangan jadikan pengetahuan kita, ilmu kita ni semata-mata semua tentang dunia. Kita hanya tahu tentang dunia. Bahkan kalau ditanya tentang agama, ditanya tentang akhirat, kita tak tahu lebih daripada, kita tak tahu, kita tak ilmu kita tak lebih daripada akhirat. Kita tak mau begitu. Jadi kalau kita ingat pesanan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, akthiru dhikra hadimil ladzat. Perbanyakkanlah kita mengingati apa yang boleh menghapuskan kelazatan dunia kita ni. Apa yang boleh menghancurkan kelazatan dunia kita? Kematian. Bila kita ingat pada akhirat, masa itulah yang akan menenggelamkan keinginan dunia kita. Walau sebanyak mana harta yang kita miliki, walau sebesar mana kuasa yang kita ada, tetapi segala-galanya itu akan terhapus, hancur bila mana kita punya ruh kita berpisah daripada jasad kita. Walau sebanyak mana dunia pun yang kita ada, duit yang kita ada ni pun tak akan mampu untuk nak kita membeli nyawa kita. Kita tak mampu untuk nak membeli kesihatan kita. Sebab apa? Disebabkan semua itu tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah kata sesungguhnya telah hampir kepada manusia hari yang mana mereka ini akan dihitung, akan dihisap. Namun mereka ini semua masih lagi dalam keadaan yang lalai. Allah ingatkan kita dekat sungguhlah. Kita pun tak tahu. Bila malam hari ini kita tengok yang tua, yang muda, macam-macam usia, yang sebelum ni sihat, yang sebelum ini kita tengok macam tak mati-mati pun, tetapi Allah boleh tarik usianya begitu sahaja. Tetapi bila kita ingat tentang itu benda yang bagus. Dan bila kita fikir tentang mati, itu sebenarnya benda yang bagus. Sebab kita akan buatkan, kita akan ingat balik apa sebenarnya yang kita nak bawa di hadapan Allah nanti. Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah kata, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan
lihatlah apa yang kamu akan bawa pada keesokan hari. Allah gunakan perkataan ma qaddamat li ghad. Ghad ni esok. Maksudnya Allah suruh fikir bahawa seolah-olah hari mahsyar kelak, kematian kita nanti esok akan berlaku. Cuba kita bayangkan kalau kita tahu esok kita akan mati. Kita akan rasa macam, ya Allah, betapa amalan kita ni langsung tak sempurna. Betapa kita rasa seolah-olah mungkin kita tak selamat di azab kubur nanti. Cukup ke apa yang kita nak, cukup ke amalan yang kita nak bawa di hadapan Allah nanti? Kalau kita fikir, kalau kita tahulah esok hari kematian kita, subhanallah. Kita tengok, kalau hari ni contohnya kita muhasabah, mereka-mereka yang mungkin dah sampai stage 3 contohnya COVID, apatah lagi stage 4, mereka yang bila dah kena sampai stage tu, mereka akan dah akan ingat, ya Allah, seolah-olah macam mungkin aku tidak survive, mungkin aku tak dapat nak meneruskan lagi hidup ini. Sebab apa? Disebabkan kita rasa, ya Allah, benda-benda yang berkaitan dengan pernafasan kita, ramai yang tak survive. Mungkin sebelum kita ditidurkan, doktor sudah bagi kita ingatan untuk nak kita mengucap 2 kalimah syahadah. Masa tu kita akan rasa, ya Allah, menyesalnya aku dulu, kenapa aku tidak bersedia untuk hari ini. Sebab bila kita dengar pada hari ini orang mati, sana mati, sahabat kita mati, kenalan kita mati, figura itu mati, dia ni mati, semua orang mati. Semalam orang nak kata si fulanah mati, sebelum ini orang nak kata si fulan pula meninggal. Akan sampai satu hari yang orang pula akan cakap, contohnya saya, Kamilin pula yang telah pergi. Akan sampai masa yang tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat semua pula yang akan pergi. Orang akan perkatakan pula tentang kita satu hari nanti. Kita ini tak boleh lari, mesti akan rasa. Allah kata apa dalam Quran? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada jiwa, setiap daripada kita yang bernyawa ini mesti akan merasai kematian. Merasai kematian. Kematian ni bukan manis. Kematian ni bukan macam kalau kita makan kambing kita rasa sedap. Kematian ini terlalu menyakitkan. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa nak meninggal pun, ini manusia yang paling mulia, kekasih Allah, yang sepatutnya orang yang paling diringankan rasa sakitnya kematian itu, sepatutnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tidak mampu, tak tertanggung. Sampai Nabi dilihat sangat sengsara. Fatimah menangis tengok kesengsaraan Nabi SAW semasa nazak. Sampai Nabi kata, innalil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Sakarat ni sesuatu yang sangat sakit. Pilihlah apa sahaja bentuk kematian kita. Sama ada kita rasa kita nak mati yang dalam tidur ke, ataupun kita rasa orang yang mati dalam tali gantung ke. Tetapi semua bentuk kematian itu pasti ada sakitnya. Mungkin kesakitan itu tidak terzahir di luar, di fizikal kita. Mungkin tak mampu kita nak menjerit ataupun kita nak luah ketika kita sedang nazak umpamanya. Sebab masa itu yang akan merasai kesakitan itu adalah roh kita. Masa tu kita kalau sakit macam mana pun, kita dalam keadaan yang separuh sedar, kita tak mampu dah untuk nak tunjukkan kepada orang ramai. Dan tak ada orang pun yang telah merasai keperitan mati itu, dia akan kembali untuk nak ceritakan kepada kita macam mana pedihnya sakaratul maut. Kita tak akan mampu lari. Sama ada sekarang, sooner or later, pasti akan sampai masa kita akan rasa benda tu. Hari ni kita tengok orang tu rasa. Hari ni kita dengar orang tu dah melaluinya. Bila kita akan lalui? Apa tempoh yang paling mendebarkan kita? Ada orang yang mungkin dia ada satu operation brain surgery. Itu pun dia dah rasa, ya Allah, andai aku tidak selamat. Ada orang dia dah pernah melalui fasa-fasa yang dia rasa macam tipis harapan dia untuk hidup.
tapi dia survive. Tapi akan ada sampai satu tahap kita tak akan mampu untuk nak survive. Kita tak tahu di mana kematian itu akan menjemput kita. Allah kata, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya maut, kematian yang kamu cuba nak melarikan diri daripadanya itu pasti akan menjumpai kamu, akan menemui kamu. Larilah ke mana-mana pun. Pergilah ke mana-mana hospital yang paling mahal sekalipun. Jika di situlah tempat kematian yang telah Allah tentukan bagimu, kita tak akan mampu untuk nak larikan diri. Allah kata lagi dalam Al-Quran, "Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana sahaja kamu berada, kematian itu tetap akan menemuimu. Walaupun kamu naik di tempat yang paling tinggi sekalipun, tempat yang kita rasa tak ada orang boleh melihat diri kita sekalipun, bila telah sampai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah, kita akan berhadapan. Kita akan berhadapan dengan malaikatul maut yang tak akan memberi belas kasihan kepada yang tua ataupun kepada wanita ataupun kepada kanak-kanak bayi sekalipun. Malaikatul maut tak ada belas kasihan. Tak ada kerana dia nak mencabut nyawa seorang bayi, malaikatul maut akan berasa belas kasihan. Tak ada. Malaikat maut yang tidak memiliki apa-apa sifat takut kepada sesiapa pun yang dia akan bertemu. Walaupun dia akan bertemu dengan presiden negara mana sekalipun, walaupun dia akan menemui orang yang paling powerful dalam dunia ini sekalipun, malaikat maut bila dia datang, dah sampai ajal, bismillah, dia akan ambil nyawa tanpa ada belas kasihan. Orang tu tua ke, orang tu sakit ke, orang tu sihat ke. Kalau kita ingat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar, kekasih Nabi SAW, manusia yang paling mulia selepas daripada baginda SAW. Ketika Nabi SAW, ketika Abu Bakar dalam keadaan nazak, ayat yang dibaca dan diulang-ulang, "Waja'at sakratul maut, dzalika ma kunta minhu tahid." Telah datangnya sakaratul maut, itulah yang kamu selama ini cuba untuk nak melarikan diri. Abu Bakar sebelum mati dia dah tahu malaikat akan maut akan datang menjemput dia, akan menemui dia. Subhanallah. Kadang-kadang kita berdiri di hadapan sahabat kita, keluarga kita yang dalam keadaan sedang nazak. Ada tak sesiapa kat sini yang mungkin pernah melalui pengalaman itu? Dia melihat sendiri kematian berlaku di hadapan mata dia. Tanpa kita sedar, sebenarnya kita sudah berselisih dengan malaikatul maut. Malaikatul maut dah sampai di hadapan kita, menjemput si fulan di hadapan mata kita. Tapi kita tak nampak, kita tak sedar, kita tak perasan tentang ngerinya malaikatul maut. Dan akan sampai masanya kita pula yang akan dijemput. Tak ada nak malaikat maut nak ketuk-ketuk pintu dah ketika tu. Tak ada nak bagi salam, nak minta izin untuk nak rentap nyawa kita. Bila dah sampai, serap, Allah yang maha mengetahui betapa sakit dan pedihnya ketika itu. Dan manusia yang telah pergi meninggalkan kita, subhanallah, bila kita lihat, kan, Allah muliakan seseorang tu dengan cara yang pelbagai. Ada orang yang Allah muliakan ketika mana dia masih hidup. Masa hidup ni, subhanallah, kita boleh rasa seolah-olah Allah ni memberikan si fulan itu dan ini, macam-macam kemuliaan yang kita dapat. Ada orang yang kita seolah-olah melihat Allah memuliakannya ketika dia mati. Ketika dia mati, Masya Allah, kita tengok ramai orang yang mendoakannya. Kita melihat ramai orang menyebut-nyebut kebaikan dia. Kita melihat, subhanallah, ramai orang yang mendapat iktibar daripada kematian dia. Ada orang yang dicemburui.
Dan Masya Allah, macam-macam bentuk orang kita tengok. Sometimes Allah nak muliakan. Ada orang biasa-biasa je kita tengok. Ada orang, subhanallah, daripada kalangan orang saleh, alim ulama. Ada orang daripada kalangan artis, selebriti. Ada orang daripada macam-macam kalangan sekalipun. Allah nak muliakan, macam-macam bentuk Allah boleh muliakan. Benda ni tak boleh dibuat-buat. Benda ni tak boleh di-set oleh kita. Kita nak nanti bila kita mati, biarlah orang ingat pada kita. Biarlah orang sayang pada kita. Biarlah orang doa pada kita. Tak boleh. Sebab bila kita dah mati, benda ni adalah datangnya perasaan kasih sayang. Dia masuk dalam diri kita. Cinta, kasih tak boleh dipaksa. Tak boleh kita nak berpura-pura. Kita nak buat, nak kata, biarlah orang sayang pada aku lepas aku mati. Tak boleh. Sebab benda itu Allah yang campakkan perasaan cinta, kasih orang kepada kita. Dan bila Allah nak bagi kasih sayang tu kepada kita, kepada manusia untuk nak mengasihi seseorang, tak ada siapa yang boleh halang. Dalam sebuah hadis Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata Allah bila mencintai seseorang, Allah akan panggil malaikat Jibril. Dan Allah kata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka kau cintailah dia." Dan malaikat Jibril pun dia akan panggil penduduk di langit, malaikat-malaikat di langit yang lain. Dia akan kata, sesungguhnya Allah mencintai sefulan, maka cintailah dia. Maka penghuni di langit pun mencintai si fulan. Dan kemudian kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, dan Allah akan membuatkan penduduk di bumi juga mengasihi dia, mencintai dia. Tetapi orang nak sayang pada orang, orang nak suka pada orang ni macam-macam bentuk. Tetapi syarat kita nak tahu sama ada orang yang kita sayang itu Allah sayang ataupun tidak, iaitu kita kena tahu dia orang yang beriman. Kalau kata orang tu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tapi kita tengok ramai orang yang sayang pada dia, itu bukanlah tanda Allah sayang kepada dia, sebab dia tidak beriman. Tanda yang kedua adalah dia beramal saleh. Sebagaimana yang Allah telah firmankan, innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan campakkan, akan buatkan orang lain berasa kasih sayang kepada dia. Orang sayang kepada orang-orang yang saleh, orang yang buat kebajikan. Orang sayang kepada orang-orang yang Masya Allah berlaku baik kepada diri kita. Kita kalau orang tu jahat pada diri, orang yang zalim, bila dia meninggal kita cakap Alhamdulillah. Kita tak ada rasa nak sayang pada dia, kita bersyukur ada. Tetapi orang yang baik-baik, subhanallah, bila dia pergi meninggalkan kita, kita akan rasa sedih. Kita akan rasa terkilan. Kadang-kadang kita tak begitu kenal pun pada diri dia. Mungkin kita tak pernah menjumpai dia pun. Tetapi subhanallah, bila berita kematian itu kita dengar, kita akan rasa satu kehilangan yang besar. Dan masa tu kita akan tengok ramai orang mendoakan dia. Mungkin ketika dia hidup tu kita nampak dia biasa-biasa je. Kita taklah nampak dia seorang yang soleh sang, yang tak ada nampak macam orang baik sangat pun. Tetapi kita tak tahu antara dia dengan Allah bagaimana. Kita tak tahu apa amalan tersembunyi yang dilakukan di belakang pengetahuan manusia. Antara dia dengan kita tak tahu, kadang-kadang dia membantu orang di belakang bagaimana, berapa banyak. Sebab manusia ni sifat dia hanya suka bagi satu penilaian hanya kepada apa yang dilihat di depan mata. Kalau kita nampak orang tu depan mata kita dia tidur, kita akan cakap dia ni kuat tidur. Kalau kita nampak orang di depan kita itu dia diam, kita akan cakap dia ni pendiam. Tapi kita tak tahu. Dan mungkin kita bertemu dengan dia hanya beberapa minit sahaja. Tapi kehidupan di belakang tu kita tak tahu. Ada 20 jam di belakang kita tak tahu. Ada barangkali amalan-amalan yang dilakukan penuh keikhlasan. Amalan-amalan yang menepati sunnah dan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah terima. Allah sayang, yang membuatkan Allah cinta kepada dia. Dan bila Allah cinta kepada dia, Allah akan campakkan dalam hati-hati manusia ini juga
untuk berasa kasih kepada dia. Pernah tak hadirin hadirat melihat seorang yang meninggal dunia? Kadang-kadang kita tengok orang soleh kan, meninggal dunia, orang someone yang kita sangat hormati, kita respect. Bila ni meninggal dunia, kita akan rasa subhanallah, satu perasaan yang alangkah bertuahnya dia. Sekarang dia telah pergi meninggalkan kita. Dia telah habis, dah tamat ujian dia. Yang selama ni mungkin dia berkorban, yang selama ni dia ikhlaskan diri dia kepada Allah. Hari ini dia telah pergi menemui pencipta dia. Alangkah bertuahnya dia. Pernah tak rasa perasaan itu? Itulah perasaan kita kasih sayang kepada orang beriman dan orang yang beramal saleh. Sebab tu kita jangan perkecikkan walau sedikit amalan. Amalan yang sikit, walaupun Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Nabi kata jangan kamu meremehkan perkara-perkara ma'ruf, benda-benda yang baik, kebajikan itu, walaupun kecil, walaupun hanya dengan bila kita berjumpa dengan seseorang, kita memberikan mereka wajah yang ceria, bila kita senyum pada orang, bila kita layan orang dengan baik, bila orang tengok kita punya senyuman, keramahan kita, dia rasa senang. Itu satu kebajikan yang Nabi kata pada kita, jangan kita ambil remeh. Kadang-kadang itu saja amalan yang dia ada, tetapi Allah terima, Allah redha, Allah ampunkan dia. Pernah tak kita dengar tentang sebuah hadis yang Nabi SAW cerita tentang seorang wanita penzina yang buat dosa besar, tetapi kerana ihsan dia kepada binatang tersebut, yang dibagi minum kepada binatang yang dalam keadaan lapar, kerana itu dia dimasukkan ke dalam syurga. Bagaimana kita fikir, ya Allah, betapa kecilnya apa sekadar nak bagi air minuman pada anjing kepada binatang dengan dosa besar yang dilakukan. Kita tak tahu betapa kasihnya Allah, betapa luasnya pengampunan Allah, yang mana boleh jadi kerana itu Allah ampunkan dosa si fulanah. Mungkin kerana itu juga yang telah Allah jadikan asbab untuk Allah campakkan kepada diri dia hidayah, yang membuatkan akhirnya dia berubah sampailah dia berjaya meraih syurga daripada Allah. Ittaqun nar, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kan jauh, Nabi kata buat benda-benda yang boleh menjauhkan kamu daripada api neraka, walaupun dengan kita bersedekah cebisan sahaja daripada kurma. Bayangkan sikit cebisan daripada kurma yang kita berikan kepada orang boleh menjadi asbab kita dijauhkan daripada api neraka, wal iyadu billah. Apatah lagi perkara kita memberi something yang lebih besar daripada itu. Apatah lagi bila kita membuatkan orang gembira dengan kita, dengan pemberian kita. Manusia dia paling happy bila dia dapat sesuatu. Itu fitrah manusia. Cuba kita tengok orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita. Kebaikan mereka yang disebut-sebut. Apa dia biasanya? Bila kita kenang jasa orang, kita akan dengar dia banyak memberi, dia banyak membantu, dia banyak mempermudahkan. Subhanallah. Itulah kebaikan yang paling besar. Tengok, kita masa kita hidup ni kita tak perasan. Ada tak kita sedar, kita ingat kepada orang-orang yang buat baik pada kita? Kadang-kadang kita tak perasan. Orang itu ada di sekeliling kita. Mak ayah kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang Allah hantar, yang mana mereka ini memberikan kebaikan yang banyak dalam hidup kita tapi kita tidak hargai. Tetapi bila kita kehilangan mereka, masa itulah barulah kita nak terkenang jasa dia. Barulah kita nak terkenang, ya Allah, dia ni pernah banyak dibantu aku dulu, banyak dibagi aku dulu. Sebab tu hari ni kita tengok manusia bila dia dah pergi, orang baru nak sebut-sebut kebaikan dia. Dia ni dulu
selalu bagi ni, dia ni dulu selalu memberi ni. Subhanallah, sebab tu orang hanya akan merasai ganjaran bersedekah itu selepas dia mati. Ini baru sikit Allah nak tunjuk kat dunia kita ni, yang duk sebut-sebut orang yang telah mati sebab dia meninggal dulu, dia selalu bersedekah, dia selalu memberi, dia selalu itu dan ini. Bayangkan apa yang dia akan dapat dekat akhirat. Sebab tu dalam Quran bila Allah cerita bab bersedekah ni, orang yang dah mati dia nak minta kembali ke dunia. Tengok dalam suratul Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqan. Bila Allah kata kat kita, bila kita nak mati nanti, tak boleh nak lambat, tak boleh nak percepat kan. Dan masa tu kita akan datang, ya Allah, tolonglah tangguhkan ajalku. Ataupun kalau kita dah mati, kita nak minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa Allah kata? La asaddaqan. Supaya aku dapat banyak bersedekah. Sebab masa tu kita baru tengok pemberian kita, apa yang kita bagi dekat dunia dulu. Masya Allah, kita akan tuai hasilnya dekat akhirat. Kita tak tahu, mungkin itu rahsia tersembunyi yang ada pada seseorang yang telah pergi meninggalkan kita, dan kerana setengah kebaikan itu yang orang lain tak tahu. Sebahagian daripada orang dia nak orang tahu, tapi sebahagian orang dia tak suka orang tahu. Dia cuma nak Allah yang tahu. Tetapi Allah yang muliakan dia, Allah yang singkapkan sebahagian daripada kebaikan dia untuk orang ramai. Kalau kita baca hari ini, bila kita sebut balik Imam Al-Bukhari, Imam Fulan, kita sebut balik ulama-ulama dulu punya kebaikan. Bukan mereka yang ceritakan kebaikan itu, tetapi yang menceritakan kebaikan itu adalah Allah hantar beberapa orang yang pernah terlihat kebaikan itu, dan kemudian di situlah mereka berkongsi menceritakan kepada orang ramai, khususnya selepas daripada kematiannya. Bukan kerana mereka nak Allah, nak manusia tahu kebaikan dia. Tak, mereka ni kalau boleh nak sembunyi, mereka sembunyi. Sebab mereka hanya mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada barangkali, sebab tu kita jangan buruk sangka kepada orang. Kita tengok zahirnya, ya Allah, dia ni apa? Dia ni cuma kadang penyanyi je. Contoh orang cakap macam tu. Apa pula tiba-tiba kita nak kata dia ni baguslah, apalah, Allah sayang kat dia lah, apa ni semua. Kita tak tahu. Kita banyak tak tahu pasal orang. Barangkali kalau kita ingat hadis Nabi SAW, apa kata Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim? Fawallahi alladhi la ilaha ghairuh. Nabi kata, demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayadkhulu fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Nabi kata, barangkali ada salah seorang daripada kamu yang kamu nampak dia macam ahli syurga masa hidup dia, tetapi tiba-tiba dia tergelincir. Dia kerana ada benda-benda yang tergelincir di hujung usianya menyebabkan dia tercampak ke dalam api neraka. Dan Nabi kata, ada orang tu subhanallah, kamu nampak dia macam ahli neraka. Kamu tengok mungkin dia ni penampilan dia macam tak apa-apa. Mungkin kamu tengok dia punya career dia pun macam benda lah. Tetapi tiba-tiba fayamalu bi'amali ahlil jannah. Tiba-tiba dia ada beramal dengan satu amalan. Amalan penghuni syurga. Dia ada buat. Kerana itu Allah masukkan ke dia dalam syurga dia. Walaupun Allah dah kata jarak dia dengan api neraka tu mungkin dah hampir dah. Tetapi ada mungkin barangkali satu dua daripada amalan dia Allah cintai. Keikhlasan dia, kesungguhan dia. Mungkin barangkali dengan amalan tersebut Allah bagi dia hidayah. Maka akhirnya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Rahmat Allah itu maha luas. Kita tak tahu, sebab tu kita jangan hukum. Kita jangan hukum orang. Jangan kita kata, ya Allah, dia ni apalah hang nak puji sangat. Dia ni kerja apa? Dia ni apa ni sangat? Jangan. Sebab kita tak tahu di sebalik itu apa yang dia lakukan. Barangkali dia ada melakukan satu-satu benda yang mendatangkan keredaan Allah. Kita tak nak pula kita ni yang nampak macam saleh, kita ni yang nampak macam baik ni,
tiba-tiba kita tak perasan kita ada benda yang kita boleh buat mendatangkan kemurkaan Allah. Kita takut kerana itu kita dapatkan kita masuk dalam api neraka. Walaupun di dunia ni kita nampak saleh, itu kita risau. Sebab betapa ramai manusia. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, ada dalam riwayat yang lain, Nabi kata fima yabdu linnas, iaitu bila orang tu kita rasa di pandangan manusia, orang ni ahli syurga ni, oh dia ni baik lah, dia ni dermawan lah, dia ni alim lah, dia ni lah. Tetapi rupa-rupanya dia penghuni neraka. Dan kita tak nak sebaliknya pula. Kita tak tahu. Kita tak tahu penghujung usia seseorang tu bagaimana. Kita tak tahu di sebalik orang tu, kita tak tahu mungkin di belakang kita bersendirian dia menangis solat di hadapan Allah. Mungkin orang yang kita nampak, orang tu rugged, orang yang pakai katakan seluar jeans tu, mungkin barangkali bila dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah, air mata dia melimpah. Tetapi kita ni mungkin yang nampaklah kita rasa macam soleh-soleh, alim ni sangat ni, pernah tak berapa kali kita menangis ingat kepada Allah? Ada tak kita ni rasa ya Allah kekurangan? Sometimes kita yang macam ni lah diuji. Kita rasa diri kita lah yang memiliki segala-galanya. Kita ada ilmu, kita ada amalan, kita rasa teruja, kita ada dihinggapi perasaan ujub. Orang tegur kita pun tak boleh. Tapi sometimes orang yang kita tengok penampilan luaran dia tu begitulah. Orang yang hati dia lembut. Bila dinasihat dia akan dengar. Bila mendapat peringatan daripada Allah dia akan menangis. Bila dia buat salah dia akan rasa berdosa, dia rasa serba salah. Walaupun mungkin dia kekurangan serba-serbi. Tetapi mungkin kerana keikhlasan dia, keinginan dia untuk berubah, keinginan dia untuk nak mencari jalan hidayah, Allah bagikan dia ganjaran syurga. Wa ma yudrik, apa yang kita tahu? Sebab tu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu beri kita ketetapan hati, berikan kepada kita sifat istiqamah yang boleh membawa kita mendapat husnul khatimah dan membawa kita ke jannah. Jangan pernah kita rasa diri kita selamat. Orang macam saya sekalipun, jangan pernah rasa. Jangan ingat bila saya ni cakap pasal agama, duk itu, tengok macam ada kitab-kitab kat belakang ni, ingat saya rasa boleh selamat. Tak boleh. Sedangkan Nabi sendiri pun tak merasakan dirinya selamat. Nabi Ibrahim AS, kekasih Allah yang paling mulia, apa dia doa dalam Quran kata? Dia kata wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak-anak aku daripada menyembah berhala. Apa dia minta? Dia minta semoga dia dan keluarga dia tidak terjerumus dalam dosa syirik. Kalau kita fikir logik mana sekalipun seorang Nabi nak melakukan kesyirikan, takkanlah seorang Nabi itu nak mencyirik. Dahlah anak Nabi Ibrahim pun Nabi, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, takkanlah mereka ni nak mempersekutukan Allah. Tetapi mereka tidak pernah merasakan selamat. Sebab tu dia doa, ya Allah jauhkan. Sebab tu kita pun jangan rasa kita ni selamat. Jangan rasa bila kita dah ada buat sikit kebaikan, kita dah berlaku ni aku dah macam-macam aku buat ni. Dah macam-macam benda, aku dah tolong orang, aku dah begini, dah macam. Kita ngungkit pula pemberian-pemberian kita. Mungkin aku ni rajin solat, kau tahu tak? Aku selalu bangun tahajud, kau ada? Tak sampai macam tu kita rasa. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak pernah merasakan dirinya selamat. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak-bengkak kaki dia sebab dia rasa dia tak cukup untuk nak menunjukkan kesyukuran dia kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun selalu doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku di atas agama. Kalau kita fikir Nabi kita Muhammad takkanlah nak tergelincir, takkanlah hati dia nak dipesongkan, mustahil. Tetapi Nabi kita, ketakwaan dia tinggi. Dia tahu manusia ini sentiasa tak selamat. Sebab tu doa yang saya nak kita semua amalkan. Doa ni senang, kita semua hafal. Doa dalam surat Ali Imran. Apa Allah kata? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan kami
hati kami ni selepas engkau memberi hidayah kepada kami. Itu doa yang paling banyak kita nak. Yang paling kita risau, bila hati kita ni dah berubah, kita dah berada di atas manhaj yang betul, kita dah berada di jalan yang betul, Allah dah cenderung hati kita untuk nak berhijrah, untuk nak berubah. Tiba-tiba hati kita dia pesongkan balik. Daripada kita nak berhijrah, kita nak patah balik ke jalan yang lampau. Daripada kita nak menutup aurat, kita buka balik aurat kita. Daripada kita suka seronok untuk nak belajar, jadi kita tak suka untuk nak belajar. Kita minta pada Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami selepas engkau memberi hidayah kepada kami. Dan kemudian istiqamahlah di atas kebaikan. Kalau kita ada satu kebaikan, kita rasa itu kecil sekalipun, istiqamah. Ahabbul amali ilallahi adwamuhu wa inqal. Kata Nabi SAW, amalan yang paling disukai oleh Allah iaitu amalan yang kita konsisten buat, walaupun kecil, walaupun sedikit. Dan sahabat-sahabat semua, kalau kita berubah dan kita istiqamah di jalan Allah, jangan pernah kita khawatir, jangan kita risau. InsyaAllah itulah yang akan membawa kita ke arah husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Itu semua yang kita nak. Allahumma ahsin aqibatina. Doa Nabi SAW, ya Allah, perelokkanlah segala penghujung urusan kami, apa sekalipun. Maksudnya kalau kita buat bisnes sekalipun, kalau kita exam sekalipun, ataupun kita mati sekalipun, kita nak penghujung yang baik. Kita tak mau penghujung yang tak baik. Kita tak mau tiba-tiba 40 tahun kita dah mengaji, tiba-tiba kita berkaraoke, time itulah kita mati. Kita tak mau. Itu bukan penghujung yang baik. Dan Allah Azza wa Jal janjikan kepada kita ganjaran bagi orang yang istiqamah, konsisten di atas kebaikan. Apa Allah kata? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah kata orang-orang yang beriman dan beristiqamah, maka janganlah dia takut, janganlah dia sedih. Sebab apa? Allah kata tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada dia, silih berganti. Dan sebahagian mufassir menyebut malaikat dia akan turun kepada dia, dia akan cakap macam mana dalam Quran, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Malaikat dia akan kata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, kami ini adalah pembantu kamu di dunia dan di akhirat, dan tak lama lagi kamu akan dapat segala apa yang kamu inginkan. Malaikat menyebut, para mufassirin menyebut, waktunya adalah ketika kita nazak. Salah satu daripada waktu dia adalah ketika kita nazak, masa kita tengah dalam keadaan yang sakaratil maut. Orang-orang yang Allah berikan kepadanya pengakhiran yang baik, yang beristiqamah di jalan Allah, malaikat akan datang ketika itu, dia akan pujuk kita dengan kata-kata itu. Even dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW kata, innal mayyita tahduruhul malaikah. Orang yang nak mati ini akan didatangi oleh malaikat. Fa idza kana ar-rajulu salih, kalaulah orang tu orang yang baik, yang saleh, malaikat akan kata, ukhruji ayyatuhan nafsu at-tayyibah kanat fil jasad at-tayyib. Keluarlah wahai jiwa yang baik daripada jasad yang baik. Ukhruji hamidah, keluarlah dalam keadaan yang terpuji. Wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban. Terimalah berita gembira, kamu akan dapat satu kerehatan dan akan menemui Tuhan yang tidak murka. Itu adalah ganjaran kepada orang-orang yang beristiqamah. Sebab tu Al-Hasanul Basri dia selalu doa, especially bila lalu ayat-ayat yang berkaitan dengan istiqamah yang saya bacakan tadi. Al-Hasan Al Basri akan kata, Allahumma anta rabbuna
farzuqnal istiqamah. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami istiqamah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakhiran yang baik. Kan? Semalam saya ada ceritakan salah satu kisah seorang ahli hadis, seorang ulama, macam mana pengakhiran hidup dia yang baik. Sebab manusia ni, dia akan mati sebagaimana ketika dia hidup. Kalau kita hidup ni, kita selalu cakap benda-benda yang tak senonoh. Kita risau masa kita nak mati nanti. Masa kita nazak nanti, tiba-tiba Allah singkapkan aib kita. Time kita tak sedar tu, kita akan cakap benda-benda yang tak senonoh. Tapi kalau kita masa kehidupan kita ni, kita selalu mengaji Al-Quran. Kita selalu cakap benda-benda baik. Kita mengharapkan kita mati dalam keadaan itu juga. Saya sebut ni, semalam saya ada cerita kisah Abu Zur'ah Ar-Razi. Kan? Kisah dia, saya cerita dua kisah. Dua sahabat bersaudara. Seorang bernama Abu Zur'ah, seorang ulama hadis, meninggal tahun 264 Hijrah. Seorang lagi sahabat dia Abu Hatim Ar-Razi, meninggal 13 tahun kemudian 277 Hijrah. Abu Zur'ah Ar-Razi ni kawan-kawan Imam Bukhari ni. Abu Zur'ah Ar-Razi masa dia nak meninggal, dia ulama besar, ulama hadis besar. So masa dia nazak, orang pun, kawan dia masa tu ada dua orang kawan dekat sebelah dia, Abu Hatim Ar-Razi dan Muhammad bin Muslim bin Warah. Dia duduk dekat Abu Zur'ah. Tapi dia nak suruh Abu Zur'ah mengucap, nak talqin la ilaha illallah, dia malu. Pasal dia ni ulama besar kot, takkanlah kami nak ajar dia. Dia mesti tahu. Tapi pada masa yang sama, dia nak peringatkan Abu Zur'ah. Sebab dia tahu dalam keadaan yang nazak, mungkin kita dalam keadaan yang tidak sedar. Jadi masa tu, dia buat satu drama sikit. Dia buat dua orang ni duk mengulang kaji hadis. Iaitu hadis Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW kata, man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir ucapan dia la ilaha illallah sebelum dia mati, dia masuk syurga. Dia nak Abu Zur'ah cakap la ilaha illallah, so dia buat trik. Dia buat ulang kaji hadis. Haddathana Bundar, haddathana Salih, haddathana Murrah bin Kathir, Abdul Hamid an Murrah bin Kathir. Lepas tu dia lupa. Lepas tu seorang lagi pun try nak recover tapi lupa. Abu Zur'ah masa tu yang dalam keadaan nazak, bila dia dengar tu dia rasa sakit hati sebab kawan-kawan dia tak ingat. Kawan-kawan dia tak ingat. Macam mana tak boleh ingat hadis ni? Jadi dia pun angkat sikit kepala dia. Dia pun sebut sanad dia. An fulan, an fulan, an fulan. Sampailah kepada Nabi SAW. Kata Nabi, man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah. Habis je la ilaha illallah, Allah ambil nyawa dia. Dia meninggal dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah di dalam hadis itu. Sepanjang hidup dia bergelumang dalam hadis. Allah nak meninggalkan dia dalam keadaan dia membacakan hadis berkaitan la ilaha illallah. 13 tahun kemudian, Abu Hatim yang berada di samping, yang duk buat trik kepada kawan dia Abu Zur'ah, pun sampai masa dia. Tahun 277 Hijrah, Abu Hatim ni pula nazak. Dia pula dah sakit. Masa tu anak dia ada, anak dia Ibnu Abi Hatim, nama anak dia Abdul Rahman. Masya Allah. Ni ayah ulama hadis, anak ulama hadis. Nikmat yang paling besar. Anak dia Abdul Rahman bin Abi Hatim meninggal tahun 327 Hijrah. Ni anak dia yang dia selalu ni ulang kaji hadis. Anak dia sampai tahap apa? Ayah aku masuk toilet, aku dekat luar toilet tu dah baca hadis. Ayah aku tengah makan, aku baca hadis. Kami keluar pergi sana kemari, kami duk baca hadis Nabi SAW. Hadis Nabi, semua tentang Nabi SAW. Bila ayah dia Abu Hatim ni tengah nazak, anak dia masih duk tanya. Dia tak tahu ayah dia tengah nazak, tengah sakit. Dia duk tanya, si fulan ni sahabat ke, ni tabi'in ke apa? Masa tu Abu Hatim ni dia dah tak boleh nak keluar suara. Dia hanya boleh guna lidah dia ataupun ditunjuk jari dia je. Sama ada dia nak kata yes ataupun no, dengan hujung jari je dia boleh bagi isyarat.
Tapi dia masih dengar apa anak dia cakap. Dan masa tu dia masih dalam keadaan nazak tu, dia mengulang kaji pasal hadis. Dan dia meninggal dalam keadaan itu. Sampai anak dia terkejut, ayah aku dah meninggal. Baru dia sedih. Tapi masa tu dia teringat, barangkali Allah nak tunjukkan kepada hadirin bagaimana ayah dia ketika hidup dulu yang bergelumang dalam ilmu, meninggal dalam majlis ilmu juga. Kita ni macam mana? Kita ni tak tahu. Kita ni nak meninggal macam mana? Kalau boleh kita nak meninggal dalam keadaan yang happy, selesa. Khalid bin Walid berperang 100 battle. Tapi dia kecewa sebab akhirnya dia nazak di atas katil di rumah. Dia nak mati syahid di battlefield. Tengok himmah macam mana orang-orang mulia dulu nak meninggal. Kita ni nak meninggal kalau boleh dekat 5-star punya hospital. Ataupun kita nak di bawah aircon. Kita nak meninggal dalam keadaan baik. Kita tak ada cita-cita kita nak mati dalam keadaan iman, amal saleh. Itu satu benda yang kita kena renungkan. Sebab tu saya nak sahabat semua amalkan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kita tak tahu kita ni selamat ataupun tak. Tapi benda, amalan ada banyak yang Nabi ajar. Tapi berapa banyak amalan yang kita boleh pegang. Tapi amalan yang saya tak nak tuan-tuan perempuan hadir-hadirat semua tinggal. Simple je amalan dia. Tak banyak pun. Tapi ini datang daripada hadis Nabi SAW. Yang semalam saya ada bagi tahu pada sahabat saya. Paling tidak, sebelum kita bagi salam, Nabi ada ajar kepada kita doa. Lepas kita habis baca tahiyatul akhir, lepas baca tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam, jangan tinggal doa ni. Nabi tak pernah tinggal doa ni. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabil akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu daripada azab kubur, daripada azab di akhirat, daripada fitnah ujian di dunia dan di akhirat, ketika kami hidup dan ketika mati, dan juga kami berlindung daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi memohon perlindungan daripada 4 perkara ini. Setiap kali kita solat, jangan tinggalkan doa ni. Sebab Nabi ajar, sebab apa Nabi tak pernah miss daripada azab kubur? So ini yang paling kita ngeri. Kita tak tahu nanti bila kita meninggal macam mana kubur tu kan. Subhanallah, hari ini kita tidur dalam keadaan bilik yang selesa, sejuk, 16 darjah Celsius. Tetapi kita tak tahu esok lusa kita masuk dalam kubur yang gelap. Dan pernah tak hadirin hadirat pergi kubur tengah-tengah malam? Cuba pergi sorang-sorang. Tengok kubur tu di tepi, muhasabah. Ya Allah, aku akan kembali ke sini berseorangan nanti. Gelap begini. Aku akan ditinggalkan berseorangan di bawah sana. Tak ada pakaian yang menutupi aku. Tak ada sesiapa yang menemani aku. Itu semua kita akan lalui, ya Allah. Kita tak tahu berapa lama kita akan berada di alam barzakh sana. Azab kubur benda yang paling kita takut. Doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Paling tidak sebelum kita bagi salam tu doa. Setiap 5 waktu kita salat atau solat sunat sekalipun, jangan tinggalkan doa ni. Azab kubur. Sebab siapa yang tak berjaya di azab kubur tu, di kubur tu, dia tak berjaya dekat mahsyar nanti. Siapa yang berjaya nanti diuji dekat kubur nanti, insya-Allah dia selamat. So kubur ni adalah tempat ujian yang pertama. Dan kita tak tahu berapa lama kita akan duduk di bawah sana. Dan sebab tu kalau hadirin-hadirat tanya kepada saya, Ustaz, apa surah, kalau kata satu surah yang saya nak baca tak nak tinggal? Kalau saya nak boleh istiqamah hari-hari dengan surah tu, apa yang Ustaz nasihat kepada saya? Saya akan bagi satu surah, Al-Mulk. Suratul Mulk. Surah yang pertama dalam juzuk 29. Mulazamah dengan surah tu. Hari-hari baca suratul Mulk. Sebab dalam hadis riwayat Al-Hakim, hadis yang sahih, Nabi bagi tahu bahawa surah Al-Mulk akan menjadi penyelamat kita di kubur nanti. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata surah Al-Mulk
ia akan menjadi pemberi syafaat kepada kita. Ingat, suratul Mulk hari-hari. Pendek je, 30 ayat je. Hari-hari kalau baca, tak ada masalah. Sebelum tidur baca. Sebelum tidur baca. Jadikan satu amalan. Sebab apa? Saya paling takut azab kubur. Wallahil-azim, kalau cerita pasal kubur ni, kita akan rasa meremang bulu roma. Sebab kita tak tahu, adakah kita akan dihimpit ketika itu? Macam mana bentuk soalan-soal fitnah masa tu yang kita tak boleh jawab, kita tak boleh hafal jawapannya. Yang jawab ketika itu amal saleh kita. Kalau kita merana dalam kubur tu, tak tahu merana berapa lama. Sampai nanti dibangkitkan semula. Selepas kiamat nanti kita tak tahu lagi berapa lama. Sebab tu cari apa-apa asbab yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Doa, baca suratul Mulk. Saya selalu terbayang bila saya dengar berita kematian tahun lepas saya ada sahabat yang meninggal macam kematian Allahyarhamah Siti Sarah semalam. Cuma berbeza, dia ni meninggal kerana COVID, tapi sempat melahirkan anak. Dan seorang sahabat saya yang di Riyadh dulu, dia meninggal ketika melahirkan anak. Yang mana saya ingat lagi sebab dia duduk rumah atas, dia kerja dekat Riyadh dulu. Dia selalu masa saya datang awal-awal, especially dulu, hari-hari dia hantar makanan. So, masa kami sampai tu kami tak ada dapur, tak tahu nak beli barang kat mana lagi. Masa lah baru sampai kan. Hari-hari dia hantar makanan, dia hantar makanan. Tiba-tiba masa dia melahirkan anak dia tahun lepas, pada hari, tak salah masa saya punya birthday ke ataupun bukan, dia meninggal. Bila saya dengar khabar tu, kita tersentak. Ya Allah, kita rasa macam terngiang-ngiang lagi dia, macam terbayang-bayang lagi dia. Dan hari ini dah dalam usia yang taklah tua, tapi dia telah pergi dahulu meninggal kita. Benda tu jarang-jarang berlaku lah dekat Malaysia ni, nak meninggal ketika melahirkan anak. Tetapi akhirnya dia termasuk dalam peratusan itu. Bila kita tengok dia dikebumikan, dikubur dia, subhanallah, terbayang, ya Allah, dah sampai turn dia. Bila kita punya turn? Tak tahu kan? Kita tak tahu bila turn kita. Jadi sebab tu bersedialah. At least jaga tu. Doa tadi ingat, suratul Mulk yang kedua. Yang ketiga, jaga sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, penghulu kepada istighfar. Nabi SAW beritahu dalam hadis sahih Muslim, siapa yang mengucapkan ataupun membaca sayyidul istighfar di pagi hari, kalau dia mati pada waktu siang itu, insya-Allah dia masuk syurga. Dan siapa yang membaca sayyidul istighfar pada waktu petang, dia mati pada waktu petang malam itu, dia akan masuk syurga. Apa sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alay, wa abu'u laka bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami. Tiada Tuhan selain daripada Engkau. Kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Pengiktirafan kita. Dan aku akan cuba untuk nak berpegang dengan janji aku semampu yang aku boleh. Maksudnya aku akan cuba melaksanakan arahan-Mu semampu yang aku boleh. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang aku lakukan. Dan aku mengiktiraf segala nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Dan aku mengiktiraf kekuranganku. Sesungguhnya tak ada siapa yang boleh mengampunkan aku melainkan Engkau. Jaga sayyidul istighfar ini. Ini benda yang hari-hari baca. InsyaAllah, InsyaAllah, Allah akan selamatkan kita. Yang penting istiqamah. Istiqamah tu penting. Ni sikit je. Ada lagi amalan yang Nabi SAW selalu buat, tetapi saya ajar ni supaya benda-benda yang simple, supaya kita mulakan dulu dengan benda yang simple, dan kita boleh istiqamah, dan kita akan tambah lagi dengan apa-apa yang warid daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian
saya ingat membahaskan tentang apa yang perlu dan apa yang jangan dilakukan ketika kita mendengar tentang kematian seseorang. Sebab ini banyak terjadilah. Okay, yang pertama sekali, ini antara yang masyarakat selalu kita nak ni, ini benda yang saya boleh share. Masyarakat kita kalau dia mendengar khabar tentang kematian seseorang, sekarang ni dia suka komen kat bawah tu Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah kan. Kadang-kadang tak dibaca pun Al-Fatihah tu. Tetapi saya nak ajar tentang sesuatu yang lebih sunnah daripada itu. Sesuatu yang Nabi kita ajarkan kepada kita. Iaitu bila kita meninggal, bukan kita meninggal, bila kita mendengar khabar seseorang itu meninggal, kita cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua tahu ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ini yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai lafaz tarji', iaitu kita merujuk kepada kita mengembalikan diri kita kepada Allah. Itu yang sunnah. Bila kita mendengar khabar kematian, ingat ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ucapan Al-Fatihah. Kalau kita nak membaca Al-Fatihah untuk kita kata nak disedekahkan pahala kepada itu, soal lain. Maksudnya, kalau kita tengok itu daripada bab adakah boleh kita menghadiahkan pahala kita kepada si mati, dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Hanafi mengharuskan. Dalam mazhab Syafi'i tidak mengharuskan. Disebabkan kata Imam Syafi'i wa laysa lil insani ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapat apa yang dikerjakan. Tapi dalam mazhab Hanbali dijawab balik bahawa itu adalah dalam apa yang kita lakukan. Tetapi dalam apa yang orang untuk nak hadiahkan kepada kita, sebagai contoh doa kepada kita, ataupun diambil qiyas daripada kisah Nabi SAW membenarkan seseorang itu bersedekah untuk ibu dia, melakukan haji bagi pihak ayah dia. Jadi amal soleh itu kalau ada pahala kita boleh serah, itu tak ada masalah, itu no problem. Tetapi bila kita dengar khabar yang sunnah ketika itu adalah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW ketika cucu baginda wafat, Nabi dia beritahu cucu dia meninggal, first kali Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma aghaf wa lahu ma a'ta. Nabi kata sesungguhnya semua adalah milik Allah. Allah lah yang mengambilnya dan Allah yang memberikan kita pinjam. Dan kemudian Nabi kata setiap daripada sesuatu itu ada tempoh ajalnya. Okey. So itu sunnah bila mana kita mendengar khabar kematian seseorang. Dan kemudian doakan kebaikan bagi dia. Dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, ada macam-macam doa Nabi SAW doa kepada jenazah ataupun si mati. Tetapi overall, hampir kesemuanya, apa yang Nabi minta adalah pengampunan. Kita mintakan Allah ampunkan si mati dan juga Allah selamatkan dia daripada azab kubur dan Allah selamatkan dia daripada azab api neraka. So kita doakan si mati. Itu termasuk dalam sunnah Nabi kita SAW. Yang kemudian kita tenangkan keluarga dia. Jangan kita serabutkan keluarga dia. Time tu lah bila orang tu mati kita nak suruh dia pergi buat benda-benda yang susah-susah. Tak. Cuba kita tengok kata Nabi SAW bila sepupu Nabi meninggal, Ja'far bin Abi Talib, bila ni meninggal Nabi SAW kata, Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Masakkan makanan untuk keluarga Ja'far sebab sekarang keluarga dia sedang sibuk, sedang serabut, sedang sedih. Jadi kita boleh dapat intipati daripada hadis ni adalah kita cuba membantu family si mati, tenangkan dia, gembirakan dia, lapangkan dia. Jangan runsing-runsingkan dia. Kan? Sebab tu antara cara kita nak berikan kegembiraan kepada keluarga si mati, kita cakap yang baik-baik pasal dia. Kan? Kita cakap, kita kenang balik jasa-jasa dia, kita puji dia. Itu adab Islam. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bila ada dalam hadis Anas, ada satu jenazah lalu.
Sahabat-sahabat bila tahu jenazah siapa tu, dia puji-puji, dia sebut kebaikan. Maka Nabi kata wajabat. Maksudnya Nabi kata dia akan dapat syurga. Maksudnya dengan persaksian daripada kita, cerita-cerita baik daripada kita yang memuji si mati, insya-Allah dia boleh menjadi saksi kepada si mati di akhirat kelak. Dan Allah akan comparekan adakah betul saksian kita, pujian kita itu dengan amal dia. Dan itu akan jadi penguat kepada amal saleh dia nanti, supaya insya-Allah dia akan selamat di akhirat nanti. Jangan cakap benda-benda yang tak elok. Ada orang time-time kematian, time itulah dia nak sebut benda-benda yang tak sepatutnya. Tak kira siapa pun, kita kena ingat dia ada keluarga. Kita kena jaga hati keluarga dia. Dia mungkin telah meninggal. Dia mungkin sekarang tidak merasakan apa-apa. Tapi dia ada sahabat-sahabat. Dia ada keluarga yang akan terasa dengan apa yang kita cakap kalau mereka tahu. So kalau kita nak kritik seseorang tu pun pada tempat dia. Jangan kalau orang tu tiba-tiba meninggal, tiba-tiba kita kata time tu lah kita nak bidas dia ni katakan kerjaya dia dulu. Dia ni apa ni dulu, dia kerja apalah apa ni semua, kita sebut benda-benda tu di kala yang masa yang tak sesuai. Kena ada hikmah, kena ada kebijaksanaan di dalam kita nak mengomentar tentang seseorang. Kena ada sifat rahmah. Kata Nabi SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ard, yarhamukum man fis sama. Orang yang ada kasih sayang, belas, akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah yang maha kasih. Dan Nabi kata, kasihlah orang, belaslah pada orang di dunia ini, maka yang di langit akan berasa belas dan kasih kepada kamu. So, berhikmahlah. Kan ada orang, macam kadang semalam saya ada dengar kan, kalau kata Allahyarham Siti Sarah meninggal, ada yang kata dia orang kritik, dia kerjaya, dia penyanyi dan sebagainya. Subhanallah, dikala orang semua tengah doakan kebaikan, tiba-tiba ada hati-hati yang duk fikir pasal benda-benda yang tidak sepatutnya pada bukan tempat dia. Dan pada masa yang sama, kita kena, ni saya cakap ni untuk apa saya tengok kesalahan-kesalahan yang ada. Dan pada masa yang sama, kita tak boleh juga memberikan satu penghukuman yang, contoh kita kata, si fulana syahid. Dia ni syahid. Dia ni syurga. Tak boleh juga macam tu. So kita kena balance. Kita tak boleh terlampau, kita tak boleh duk negatif. Dan pada masa yang sama kita tak boleh terlalu kita kata mengangkat sesuatu yang di luar daripada batasan syarak. Umar radhiyallahu anhu tegur bila dia dengar ada sahabat-sahabat kata fulan syahid, walaupun orang tu meninggal dalam medan peperangan. Sebab apa? Umar kata, kamu tak tahu macam mana ketika dia bertemu dengan Allah. Tetapi kalau nak katalah macam mana yang Nabi SAW cakap, man mata au qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati berperang fi sabilillah, maka dia syahid. Macam tu juga, kalau kata kita ada dengar orang tu meninggal ketika melahirkan anak, maka kita jangan terus hukum dia ni asyahid. Tak. Tapi kita cakap umum, sesiapa yang meninggal ketika melahirkan anak, dia syahid. Umum. Tetapi kita tidak menghukum fulan syahid, sesiapa pun. Sebab kita tak tahu. Sebab bila kita kata syahid, maksudnya kita telah mengkonfirmkan bahawa dia akan masuk syurga, dia akan mendapat pahala syahid itu. Sedangkan tidak. Pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat-sahabat, dia puji, dia kata ada si fulan tu syahid. Wah, dia ni berani, dia ni dah meninggal fisabilillah, dia syahid. Nabi kata dia di neraka. Sahabat terkejut, macam mana orang yang mati dalam medan peperangan fisabilillah ni, yang kami nampak dia sebagai warrior, tiba-tiba Nabi kata dia neraka.
Nabi tak apa, Nabi tahulah Allah bagi wahyu pada Nabi. Nabi tahulah kadang-kadang pada certain case apa yang Allah wahyukan ini masuk syurga ataupun neraka. Nabi kata dia neraka. Allah wahyukan kepada dia begitu. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Rupa-rupanya dia meninggal kerana bunuh diri. Ataupun dia meninggal kerana dia ada culas dalam harta rampasan perang. Tak amanah, ada curi. Dia berperang pun tidak ikhlas. Kerana semata-mata nak harta rampasan perang. Tapi kita tak tahu kan? Maksudnya kita tak tahu apa yang ada di hati orang. Dan kita tak tahu apa di sebaliknya. Itu semua termasuk di dalam perkara-perkara yang gaib. Tetapi kalau kita nak kita kata semoga dia syahid. Maksudnya kita doakan semoga dia mendapat pahala syahid. Okay, nampak? So itu salah satu antara apa yang kita nak sharing bersamalah. Okey. Macam mana pula kalau kita cakap kalau kita dengar jenazah ada kawan non-Muslim kita meninggal. Ada juga orang kata rest in peace, RIP kan? RIP. Okey. First kali saya nak bagi tahu Islam tidak menegah untuk kita mengatakan ucapan yang baik kepada si mati ataupun keluarga si mati. Dan Islam menuntut untuk nak kita sentiasa menunjukkan kebaikan, ihsan. Kalau kita nak ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un kepada non-Muslim yang meninggal, tak ada masalah. Tidak menyalahi apa-apa. Sebab memang kita semua, baik yang Islam ataupun bukan Islam, akan kembali kepada Allah. So bila kita dengar even orang jiran kita bukan Islam meninggal, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. No problem. Tapi bila kita sebut rest in peace, maksud dia adalah berehat dengan aman. Sebenarnya ucapan rest in peace ni dia adalah sinonim dengan amalan penganut Kristian yang digunakan oleh gereja Katolik, Anglican dan Lutheran dalam upacara pengubumian penganut dia dulu. Dan sejak daripada abad ke-8 lagi dulu, tulisan rest in peace ataupun RIP ini memang dah ada dicoret dekat kubur-kubur di Kristian. Kemudian dalam bahasa Hebrew pun ucapan rest in peace ni ada dah dijumpai daripada dahulu kala yang telah digunakan oleh tradisi Yahudi. Jadi saya melihat penggunaan rest in peace RIP oleh umat Islam tak boleh dilakukan untuk nak menunjukkan simpati. Sebab dia menyalahi akidah Islam. Kita semua yang beriman kepada Allah dan Rasul, macam mana sekalipun, kita tahu orang yang nak rest in peace hanyalah mereka yang beriman kepada Allah. Itulah yang akan menyelamatkan seorang itu di azab kubur, dan itulah yang akan menyebabkan dia akan survive insya-Allah mendapat syurga Allah di akhirat. Jadi bila kita ucapkan rest in peace, seolah-olah kita nak mengiktiraf bahawa Allah akan menyelamatkan dia dan Allah akan memberikan dia kelapangan, ketenangan di kubur ataupun setelah dia mati, dan itu menyalahi akidah kita. Tapi kena ingat, ada orang kata takkanlah Ustaz, tak boleh kot. Ingat tak apa kita cakap mula-mula? Islam menggalakkan ucapan yang baik-baik. Gantikan dengan ucapan yang baik yang tidak menyalahi akidah kita, tak ada masalah. Kalau kita nak ucapkan yang menunjukkan simpati kita, pilih word-word yang lebih human tetapi tidak menyalahi akidah Islam. Ingat tak Nabi SAW? Nabi dulu nak minta ampun untuk mak dia. Masa Nabi visit kubur mak dia, nak minta ampun untuk mak dia, Allah haramkan. Allah larang Nabi daripada minta ampun untuk mak dia. Even Allah larang Nabi untuk nak minta ampun untuk pakcik dia, Abu Talib, yang meninggal dalam keadaan musyrik. Nabi sayang Abu Talib, manusia yang cukup berjasa. Tapi Allah larang, Allah kata, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ma'a ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah larang Nabi Muhammad SAW dan orang beriman untuk nak minta ampun kepada orang musyrik walaupun dia orang keluarga terapat kita, selepas jelas kepada kamu mereka ini adalah penghuni neraka. Maksudnya mereka yang mati dalam keadaan musyrik kepada Allah. So, ingat, dalam menzahirkan apa-apa simpati ataupun ucapan, selalulah
pilih ucapan yang tidak menyalahi akidah kita. Dan ketahuilah, hanya jiwa orang yang mukmin sahaja, yang beriman kepada Allah sahaja, yang akan tenang baik di dunia ataupun di akhirat. Allah kata, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang, Allah kata, bukankah hati yang mengingati Allah itu akan menjadi tenang? Dan Allah mengkhususkan jiwa yang tenang ni, Allah panggil dalam Al-Quran, jiwa yang tenang ini hanya kepada orang yang beriman, beramal saleh. Semua hafal ayat ni kan dalam juzuk 30. Apa Allah kata? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Allah kata, wahai jiwa yang tenang, yang sentiasa tenang. Siapa jiwa yang tenang? Orang beriman. Allah kata, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diridai. Masuklah dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Jadi, insya-Allah kita semua doakan semoga kita Allah kurniakan husnul khatimah dan minta semoga penghujung usia kita ni dalam keadaan yang baik. Minta Allah jangan wafatkan kita dalam keadaan kita dalam bergelumang dalam maksiat. Sebab tu jangan lupa untuk nak hari-hari renew istighfar kita. Selalu baca istighfar kita. Doa apa yang telah saya sebutkan tadi. Minta pada Allah. Jangan lupa surah Al-Mulk. Dan insya-Allah, moga-moga alhamdulillah pada malam ini kita mendapat faedah dan manfaat bersama. Saya berbesar hati dengan kehadiran daripada semua hadirin hadirat pada malam ini. InsyaAllah doakan. Saya minta semua doakan saya juga. Semoga Allah ampunkan saya. Semoga Allah selamatkan saya daripada azab kubur. Dan selamatkan daripada ujian fitnah di dunia dan di akhirat. Yang penting kita minta Allah semoga kurniakan kita syurga Firdaus yang tertinggi. Dan itu juga apa yang saya doakan kepada semua hadirin hadirat yang bersama dengan kita pada malam ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah moga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu lagi. Bye bye.